Jadi Kita jangan fikir masa besok bang, bukan masa besok, tetapi masa yang akan datang selepas satu saat selepas ini. Abang cuba bayangkan akan datang. Begitu juga dengan kematian yang abang nampak. Dia akan datang. Satu ketika, adakah abang pernah mengalami kenderaan rosak di tengah hutan? Maksud saya di jalan yang sunyi, di jalan yang gelap gulita, kereta anda membuat hal. Anda terus terbayang kepada hotel tersebut. Peristiwa tersebut. Saya rasa daripada riak wajah abang ni pernah melalui perkara begini. Saya rasa mungkin ada talent yang pernah lalui ini. Jadi saya imbas kembali masa kisah ni berlaku pada sekitar tahun masa pengamaran tu 2009-2010. Baiklah, masa tu diperlukan seramai lebih kurang 40 orang pelakon tambahan sebagai watak orang bunian. Orang bunian, ya Allah. Okay, daripada Kuala Lumpur ni disediakan bas untuk ke sana untuk ke lokasi penggambaran di hutan Belum. Dari mana nak ke mana sebenarnya? Dari diambil pelakon tambahan daripada Kuala Lumpur pergi ke hutan Belum untuk melakukan watak sebagai orang bunian. Hutan Belum. Aku belum sampai lagi. Teruskan cerita. Jadi masa penggambaran tu, penggambaran tu kita disediakan oleh wardrobe dengan pakaian serba putih. Pakaian serba putih. Dan masa di lokasi, seperti biasa, break time, time makan, time berborak-borak sementara menunggu scene untuk penggambaran. Jadi kita nampak ada satu ramai yang datang. Ramai yang datang memakai pakaian yang sama macam kita. Dan orang dia pun macam kita, manusia macam biasa, macam biasa. Jadi yang peliknya semua pun tak terlintas dan terfikir siapa orang-orang ni semua. Dia macam dia lockkan kita punya, dia boleh menguasai semua. Tapi itu yang rasanya pelik jugalah. Dan yang perasan hanya director sajalah yang perasan. Jadi kita orang semua daripada skrin TV tersebut. Jadi masa di lokasi tu saya ada sembang salah seorang. Saya tanya, abang datang daripada mana? Daripada kampung sana. Daripada hutan. Daripada kampung seberang sana. Siapa yang panggil? Seperti biasalah kalau kita jumpa rakan-rakan talent, kita tanya siapa yang panggil. Ada kawan panggil. Sekejap bang. Abang, sekejap. Ya. Abang bercakap dengan siapa sebenarnya ni? Dia bercerita dengan pada Adli dan semua. Siapa tadi kat sebelah abang tu yang bertanya dengan abang tu? Kau cakap pasal apa? Dia tanya macam tu kat abang. Sebab saya sudah mute semua audio kawan-kawan yang lain. Maksudnya apa tu? Seperti orang bertanya kat abang. Okey. Ini saya cerita semasa saya berada di lokasi penggambaran. Cerita saya menjadi watak orang bunian. Jadi ada satu grup datang naik bas. Siap ada bas sekali.
Jadi saya bertanya salah seorang dengan abang ni, abang datang daripada mana? Daripada kampung sana. Siapa yang panggil? Kawan-kawan yang panggil. Jadi datang naik apa? Datang naik bas. Lepas tu itu saja. Macam nak tanya banyak, rasa macam tak ada lagi kita nak tanya banyak. Macam apa yang kita pakai, sama dia pakai pakaian orang putih. Ramai. Macam kalau kita tengok dalam 40 macam orang tu, adakah dalam 40 orang yang hadir pada malam tu menjadi 43 orang ataupun menjadi 38 orang? Ya, itu saya nak cerita ni. Okey. Dia datang sekali dengan satu bas. Jadi kita tak terfikir siapa yang panggil, dan kita tak fikir yang ni orang apa sebab cara dia semua sebiji macam kita, macam biasa, orang biasa. Borak-borak makan, yang peliknya makanan pun boleh cukup dan boleh yang lain-lain termasuk kru apa semua tak perasan, tak terfikir orang ni siapa. Jadi bila dah balik KL baru orang kita macam soalan ni tersedar. Okey, cerita dia begini, macam ni. Production manager dan director pun pelik sebab untuk watak-watak orang punya ni hanya untuk beberapa orang saja. Lebih kurang dalam 40 orang je. Tapi yang peliknya, macam mana terlalu ramai yang datang. Tapi kita sebagai pelakon tambah dan kru-kru semua tak ada terfikir benda tu. Ia menjadi misteri pada kita. Ya, itu yang jadi misterinya. Dan pakaian yang wardrobe sediakan untuk kita, untuk pelakon-pelakon tambahan ni dah cukup. Tapi yang ramai-ramai tu siapa yang bagi? Dan siapakah orang-orang yang ramai-ramai itu siapa? Adakah orang lain panggil? Dan PM ada bertanya dengan salah seorang agensi ni. Jadi agensi yang hantar orang pelakon tambahan ni pun tak tahu siapa yang panggil. Jadi masa saya borak dengan salah seorang abang tu, mungkin abang tu, mungkin dia orang Bunian lah, macam biasa perwatakan dia. Saya bertanya dia, seorang lelaki. Saya ada ingat rambut dia beruban putih macam orang biasa lah. Tapi masa saya bertanya dengan dia, ikutkan saya nak sembang banyak, tapi macam itu saja soalan yang saya bertanya. Siapa panggil, datang dengan siapa, datang naik apa, tu saja. Siap ada bas satu kali. Yang lain-lain tu ada yang tak nak, yang macam di blok, macam dia kontrol kita punya tu lah. Dia tu dia punya kehebatan ilmu dia, tak tahulah apalah kan. Yang lain-lain tu macam tak ada nak bertanya. Meremang saya lah. Saya bukan apa je, saya sendiri yang berasa saya macam dia itu sikit. Saya nak bercerita hal dia ialah mungkin dia agak benda ni dengar ke kat sana kan. Memang, tapi ini satu perkongsian saya rasa sekitar tu lah. Dan cerita ni memang dah diheboh dah dikecoh juga lah satu Malaysia lah. Yang masa yang perasan hanya director saja perasan. Kenapa ramai sangat ni? Siapa yang panggil semua-semua ni? Yang kita panggil hanya had ni saja, 40 orang saja. Dan semua pelakon-pelakon daripada KL saja. Macam mana yang ramai-ramai tu? Dan wardrobe pun heran. Siapa yang sediakan baju tu pun sama dengan apa yang disediakan untuk pelakon-pelakon tambahan. Dan perwatakan diorang ni pun macam biasa, macam orang kita. Dan sembang pun cakap bahasa macam biasa, macam saya tengok Adri itulah. Memang rupanya masa dalam skrin tu, bila cerita tu keluar, orang yang ramai-ramai tu tak nampak, tak ada langsung. Yang ada pelakon-pelakon tambahan aja. Itu gangguan yang terjadilah masa tu di salah satu hutan di Hutan Belum. Dan saya ada Google kisah di Hutan Belum ni.
memang terdapat kisahnya orang Bunian di sana lah. Hmm. Buat pun cerita kisah dia pun seolah-olah turut serta berlakon dalam cerita tu, tapi diorang tak nampak. Diorang tak nampak dalam tu. Yang jadi misterinya, macam mana siap ada bas, macam mana pakaian yang tu diorang boleh tahu sebiji pakaian yang kita pakai. Ya. Pihak pengusaha dah sediakan sekian-sekian baju, tapi macam mana lebih-lebih pula, terlalu ramai. Dan macam mana yang peliknya, makanan boleh cukup. Dan lagi satu pelik, orang tak boleh tak terfikir nak bertanya, nak itu, nak tanya lebih-lebih, nak tentu tak terfikir. Bila dah sampai di KL, dah selesai, baru orang macam dia sedar, baru kita tersedar, siapa yang diorang ramai-ramai tu? Siapa yang panggil? Siapa yang panggil diorang turut lakon? Siapa yang serta? Itu yang jadi soalan yang tanda tanya sangatlah. Tanda tanya. Bermakna pada waktu itu hidangan yang disediakan contoh 40 orang saja. Apabila dikira balik, orang yang nak makan ada 41 terlebih seorang. Bukan terlebih seorang, ramai. Ramai. Tapi apabila makan cukup makanan tu. Itu yang amat pelik tu. Tidak masa tu pun kita tak terfikir benda tu pelik ke tak pelik. Orang macam mana pelakon-pelakon tambahan terlalu ramai, kita pun tak terfikir masa tu. Dia betul sebenarnya yang saya cakap tadi, dia seolah macam dia blok kita punya fikiran, kita nak macam apa, nak bertanya macam saya lah. Saya bersembang dengan salah seorang dia tanya, abang datang daripada mana bang? Kalau masa lebih kurang bagi saya lah, kalau masa tu saya datang 30 lebih kan, dia macam dekat 50 macam tu lah. Abang datang daripada mana? Saya datang daripada penghujung sana, seberang. Siapa? Siapa yang panggil? Aku dia cakap, apa ni, kawan yang panggil. Datang naik apa? Datang naik bas. Dan saya nampak bas tu ada. Okey, dah habis sokok dah. Saya nampak bang. Saya nampak bas tu ada. Pelik tu, diorang boleh ada bas. Diorang boleh tahu watak pakaian apa harus pakai. Memang sebiji lah. Jadi membuatkan orang seperasan dan pelik jugalah. Itu bermakna diorang punya ilmu ni, orang punya ni tinggi kan. Sebenarnya saya yang rasa saya pelik sekarang ni. Dalam situasi bercerita, kita ada 9 kotak. Sekarang ni ke-9 ni full. Kenapa yang satu kotak nombor 8 ini? Teruskan cerita abang. Teruskan cerita. Jadi itulah kisah pengalaman yang saya alami masa di lokasi penggambaran. Itulah yang menjadi kecoh di seluruh negara lah. Dan itu kalau kita nak lihat balik bang, kalau kita nak tengok tajuk cerita tu tajuk apa bang? Tajuk ni Misteri Jalan Lama. Misteri Jalan. Ya, Misteri Jalan Lama. Tapi tengok dalam skrin tu yang watak-watak orang punya. Orang yang saya sebutkan tadi memang yang ramai-ramai tu, yang orang punya turut serta berlakon tu memang tak ada dalam skrin tu. Yang nampak hanya pelakon-pelakon tambahan macam biasa. Cerita tu macam biasa. Abang berlakon di Hulu Langat ke bang? Bukan, belum. Hulu Langat tu cerita itu Hulu Langat tu ada kisahnya lain lah. Itu cerita drama lain. Tak apa, abang simpan dulu kisah tu. Siapa yang sebenarnya lelaki?